genetik sesuatu organisma kepada bentuk baharu dengan cara mengeluarkan satu gen atau lebih gen terhadap DNA organisma lain, seperti bakteria, virus, binatang dan tumbuhan, dan menggabungkannya ke dalam DNA tumbuhan yang hendak diubah suai, supaya spesiesnya terhasil melalui sains kejuruteraan makanan ini baik, kukuh, kuat dan tahan rintangan penyakit. Juga untuk mendapatkan hasil pulangan yang tinggi dari segi kuantiti dan kualiti. Sebelum kita sambung, mari kita imbas mula sejarah GMO. Pada tahun 1935, saintis Rusia menemui DNA dan menghasilkan DNA tulen. Pada tahun 1973 pula, DNA rekombinan terhasil yang berupaya bercampur dengan DNA bakteria yang lain. Maka, idea pengubahsuaian genetik diambil alih. Pada tahun 1980, paten GMO pertama diisukan dalam Mahkamah Tertinggi US. Berikutan pada tahun 1982, perkembangan produk GMO pengguna pertama diluluskan oleh FDA dan disebabkan itu, FDA telah menetapkan dasar dan penggunaannya dalam sektor pertanian untuk memastikan semua kendalian selamat dijalankan. Dalam jangka masa ini, produk GMO pertama mula dipasarkan kepada pengguna pada tahun 1990 seperti labu, kentang dan pelbagai hasil tanaman yang lain. Pada tahun 2015, FDA meluluskan pula aplikasi pengubahsuaian genetik pertama daripada haiwan dalam makanan. Disimpulkan, pengubahsuaian genetik makanan kini boleh didapati di seluruh pasaraya seluruh dunia. Dasar Pertanian Malaysia yang menggalakkan penggunaan teknologi termasuklah teknologi GMO yang dianggap dapat membantu penghasilan produk yang lebih mampan, membolehkan produk GMO dari negara luar dapat menembusi pasaran Malaysia. Salah satu produk GMO yang mempunyai kadar import yang tinggi ialah jagung. Jagung GMO yang pertama telah ditanam pada tahun 1997. Ianya terus berkembang ke seluruh negara seperti Amerika yang kini merekodkan sebagai pengeluar terbesar tanaman GMO, Afrika dan juga negara Asia seperti India. Penanaman tanaman jagung GMO ini giat dijalankan di pasaran dunia, terutama sekali di Amerika disebabkan permintaan yang tinggi. Kepelbagaian kegunaan tanaman jagung di dalam kehidupan seperti kegunaan sebagai sumber makanan haiwan ternakan, untuk dieksport ke negara luar sebagai sumber makanan manusia dan untuk penghasilan etanol menjadikannya menjadi perhatian pengguna. Aktiviti pengeksportan oleh Amerika Syarikat telah membawa satu teknologi penanaman yang baru kepada negara lain. Masalah serangga, perosak dan kehadiran fungus yang dirawat menggunakan racun mikotoksin telah membawa kepada pengubahsuaian genetik tanaman jagung untuk mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kebantutan tanaman. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah ketahanan dan kalis terhadap racun tumbuhan dan serangga perosak serta mampu mengurangkan kos penggunaan bahan kimia. Tanaman jagung. Jagung mengalami cabaran dalam menangani haiwan perosak seperti ulat beluncas atau corn earworm. Ulat ini akan menebuk tongkol jagung dan tinggal di dalamnya. Larva ini akan memakan daun dan menghisap cecair di dalam batang yang menyebabkan pertumbuhan jagung terbantut. Oleh itu, pelbagai cara kawalan seperti semburan racun perosak dijalankan setiap 2 minggu. Persoalannya, bagaimana GMO membantu? GMO melalui gabungan jin tumbuhan, haiwan, bakteria dan virus yang tidak berlaku dalam alam semula jadi. Sebagai contoh, saintis mengkaji bakteria tanah dengan membuat pindahan jin yang mengandungi protein yang toksin kepada ulat beluncas, lalu mencampurkan ke dalam kromosom jagung. Teknologi ini membantu menghasilkan makanan dan menjadi efisien dalam mengawal haiwan perosak seperti fungal disease dan cuaca ekstrim. Jagung juga tumbuh dengan lebih pantas dan mengandungi lebih banyak nutrien. Oleh itu, GMO boleh menangani malnutrisi dengan mengurangkan penyebaran karbon dioksida dan penggunaan air.
Menarik bukan? Bahan-bahan yang diubah sesuai secara genetik boleh menyebabkan kanser. Perunding histopatologis di Aberdeen Royal Infirmary, Dr. Stanley Ewing, menimbulkan kebimbangan bahawa makanan dan air yang tercemar dengan bahan genetik boleh meningkatkan pertubuhan tumor malignan apabila diambil oleh manusia. Ia juga menimbulkan kesan buruk ke atas sistem imun. Satu kajian pada 2008 menunjukkan bahawa memberi tikus makan makanan ber-GMO 30 hari menyebabkan reaksi terhadap sistem imun. Seterusnya, negara membangun menjadi lebih bergantung kepada negara lain. Golden rice adalah beras yang diubah sesuai secara genetik yang mengandungi jumlah vitamin A yang lebih banyak. Ianya boleh memberi manfaat kepada orang-orang miskin di negara-negara membangun. Walau bagaimanapun, biasanya hanya syarikat-syarikat besar negara maju yang boleh menghasilkan kejuruteraan tanaman golden rice ini. Ini menyebabkan negara membangun hanya bergantung kepada negara maju. Terdapat pelbagai kelebihan dan keburukan makanan dan tanaman GMO. Antara kelebihan GMO ialah GMO dapat membantu petani mengatasi masalah yang dihadapi dan kekurangan makanan di sesetengah negara yang miskin. Seterusnya, GMO juga dapat meningkatkan pendapatan petani ke tahap yang maksimal dan meningkatkan pengeluaran tani di ladang. Selain itu juga dapat membaiki kualiti tanaman yang dijadikan ubatan untuk merawat penyakit-penyakit. Di samping itu, masalah kebuluran dapat diatasi kerana dengan adanya teknologi GMO, penghasilan makanan dapat dihasilkan dengan banyak dan cepat. Penghasilan tanaman yang banyak akan menjadikan kos tanaman menjadi lebih murah. Seterusnya, terdapat juga pelbagai keburukan GMO. Antaranya ialah kesan alahan pada tubuh badan. Protein yang terjejas daripada GMO memasuki tubuh badan akan mengaktifkan imunisasi tubuh badan. Selain itu, peningkatan toksik pada makanan juga salah satu keburukan GMO. GMO juga menurunkan tahap nutrisi pada tanaman. Contohnya, kajian menunjukkan kacang soya yang di GMO menghasilkan phytoestrogen yang lebih rendah berbanding kacang soya yang tidak di GMO. GMO bukan sahaja memberi kesan buruk kepada manusia, malah juga memberi kesan buruk kepada alam sekitar, seperti membunuh serangga pendemura. Dan keburukan GMO yang terakhir ialah gen organisma yang digabungkan dalam tumbuhan akan kekal dalam badan manusia. Ini akan memudaratkan kesihatan manusia. Teknologi penghasilan GMO dan GMF adalah salah satu penanda aras kepada kemajuan teknologi untuk kepentingan pengeluar dan pengguna. Barangan atau produk GMO yang dikatakan dapat meningkatkan hasil dari segi aspek bilangan dan kualiti diharapkan dapat membantu pengeluar untuk meningkatkan penjualan kepada pengguna serta menaikkan sektor ekonomi. Walaupun begitu, oleh kerana kaedah pengubahsuaian genetik dan penggunaan mikroorganisma lain, telah timbul kegusaran dalam kalangan masyarakat terhadap kesan negatif yang dibawa oleh teknologi GMO ini, terutama sekali kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Meskipun Pertubuhan Kesihatan tidak menyatakan secara jelas bahawa produk GMO akan membawa kemudaratan yang lebih besar, masyarakat sendiri perlulah mengambil inisiatif dalam merujuk kepada bahan-bahan antarabangsa untuk mengambil pendirian tentang baik dan buruknya teknologi GMO ini.